Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak teringganya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, seringkali kita dengar ada pembahagian ilmu ini, ada ilmu masail dan ada ilmu fadail. Masail itu daripada masalah, fadail itu dari fadilah, fadilatun maksudnya fadilat. Masalah, macam-macam masalah, artinya perbahasan dalam ilmu fiqh terutamanya, persoalan sah batal, halal dan haram dan sebagainya diperbahaskan, didetailkan. Jadi ilmu ini sangat penting sebenarnya. Jangan kita ambil remeh, pandang remeh, ambil ringan. Kerana apa? Kerana tanpa ilmu masail ini kita tidak akan mendapat ibadah yang betul, yang benar, yang sah. Katalah dalam sembahyang berjemaah, imam tertinggal apa? Tertinggal tahiyat awal. Maka sekurang-kurangnya ada 4 mazhab di belakang. Ada yang tegur subhanallah, ada yang mufarakah terus, ada yang ikut, dan ada yang buat tahiyat awal. Artinya berselaru sekali. Kenapa? Tidak menguasai ilmu masail ini, masalah. Kalau kita tidak belajar, kita tidak dalami, kita tidak mendengar, maka kita tidak tahu macam mana kita nak buat keputusan. Jadi geger sekali masjid. Imam tertinggal kunut misalnya dalam sembahyang subuh, sudah. Sembahyang subuh mesti ada kunut. Tak ada kunut ni bukan sembahyang subuh. Geger masjid. Tak apalah, manusia itu lupa, dia kata. Lepas ni kan mesti kena sujud sahwi. Tak sujud sahwi pula. Lagi geger masjid. Kenapa? Kerana kita tak tahu kunut itu apa hukumnya. Dan sujud sahwi itu apa pula hukumnya, menggantikan kunut itu tadi. Kita tak tahu. Sunat je. Dia sunatkan sujud sahwi, tuan-tuan dan puan-puan. Kunut ini walaupun sunat aba'at, kalau imam buat kita tak buat, tak apa. Kalau imam tak buat, kita buat, tak apa. Tapi kalau tahiyat awal, kalau kita buat, imam tak buat, batal sembahyang kita. Kita kena ikut imam. Serupa je sunat aba'at juga, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ilmu masail itu mesti kita dalami. Jangan kita ambil enteng. Kadang-kadang ada Allah belajar apa? Belajar taharah daripada dulu, taharah. Belajar apa? Belajar semayang. Daripada dulu lagi semayang. Allah ngajar tajwid je, hak tu je ma'arif li sukun 2 4 6 harakat dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada unsur perlekhan terhadap ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu tetap ilmu, dia mulia. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah Subhanahu taala sebut tidak akan serupa orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Dan Allah Subhanahu taala angkat darjat seseorang itu berdasarkan kepada iman, dan yang keduanya ilmu. Jadi ilmu masail ini perlu kita dalami. Dan ilmu fadail juga kita tidak nafikan untuk memotivasikan kita dalam beramal. Ya, tidak mengapa kita buat sesuatu itu untuk dapatkan darjat, dapatkan ganjaran, nak masuk syurga, tak nak masuk neraka, takutkan neraka. Tak apa, itu ikhlas. Masih ikhlas. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala galakkan kita supaya apa? Supaya buat bagian-bagian, dapat bagian-bagian.
Artinya kalau ada masalah kalau seseorang itu buat kerana fadilat, ada masalah kalau seseorang itu buat kerana nakkan ganjaran pahala, maka bermasalah jugalah para sahabat. Para sahabat dulu ada dalam sebuah buku 30 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Salah seorangnya ialah pelempar tamar, tidak dituliskan namanya. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku gugur dalam medan pertempuran ini, di mana tempat aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kamu dalam syurga. Dia lempar tamar dia, maksudnya tak sempat dia nak makan lagi tamar itu. Kurma itu diletak balik. Dia turun dan digugur syahid, dia masuk syurga. Nakkan syurga, tak masalah tuan-tuan dan puan-puan. Ihtisaban. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Imanan tu secara penuh keimanan. Ihtisab itu mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak betul lah saya dengar ada dalam nasyid dia kata berhala-berhala ni pahala-pahala ni berhala, dia kata. Pahala tu berhala. Maksudnya apa? Orang yang buat kerana nakkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah menyembah pahala itu, bukan lagi bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu artinya apa yang ada dalam hadis ini, apa yang dalam Al-Quran itu, tawaran tentang apa fadilat, kelebihan, ganjaran, hatta syurga, maka itu semuanya adalah syirik. Takkan Allah Subhanahu Wa Taala galakkan kita supaya buat syirik apabila kita minat dengan syurga, minat dengan ganjaran. Rasulullah SAW galakkan kita buat syirik. Ya subhanallah. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kena dapat gambaran yang jelas dalam agama ini, ilmu ini. Sebab itu kena mendengar. Baik. Kena belajar. Bab kita babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba manhiyan anhu. Bab apa yang perlu dikatakan oleh seseorang dan dibuat oleh seseorang apabila dia melakukan sesuatu perkara yang ditegah, dilarang. Apa yang perlu dia buat? Sebelum itu apa yang perlu dia kata? Seperti biasa Imam An-Nawawi akan meletakkan ayat-ayat Al-Quran yang sekiranya relevan dengan tajuk ini. Ada beberapa ayat, ya. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Fussilat ayat 36. Wa qala ta'ala innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Al-A'raf ayat 201. Wa qala ta'ala, ada lagi beberapa ayat, kita ambil dulu yang di atas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika ada was-was, godaan daripada syaitan, satu godaan yang datang kepada kamu, maka hendaklah kamu ta'awuz ataupun minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasta'iz billah. Sampai situ je. Ya, kepanjangan ayat ini sambungannya innahu huwas samiul alim, tak ditulis. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar apa yang kamu katakan, mendengar apa yang kamu sebutkan. Al-alim, mendengar apa yang kamu mengetahui apa yang kamu buat, kamu lakukan. Dalam soal kalau kita orang kata berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Subhanahu wa taala suruh kita berlindung. Kalau kita tengok fi'il ini fi'il mudhari' yang zaghannaka, nun itu nun taukid saqilah, akan pasti sebenarnya pasti akan datang bisikan dan godaan daripada syaitan itu kepada kamu. Macam mana kita nak buat? Fasta'iz billah, kata Allah Subhanahu wa taala, fasta'iz billah, maksudnya berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sembahyang, Nabi sebut apa? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Minta apa? Minta berlindung. Ni kalau kita nak baca Quran, Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita supaya berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sebab itu
A'udzubillah ni kita panggil ta'awuz ya, ta'awuz. Ta'awuz bukan daripada ayat Quran. Kerana dia sebut fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bila nak sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Ya? Jadi bukan ayat Quran. Kalau bismillah ayat Quran, basmalah tu. Bismillah kita panggil basmalah. Basmalah ni ayat Quran. Ya? Tapi a'udzubillah bukan ayat Quran. Sebab itu malam saya baca kitab Al-Iqna'. Bismillah. Disebut dalamnya, dia kata kalau kita nak masuk tandas pun kita kena baca a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Kerana tandas itu tempat syaitan sebenarnya. Sebab itu kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada apa? Syaitan jantan dan syaitan betina. Tandas itu adalah tempat syaitan. Maka sebelum kita baca doa tu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu. Baik. Kenapa? Ni, jangan ada godaan-godaan, was-was, bisikan daripada syaitan ini. Dia akan datang. Dia akan datang. Ya? Baik. Wa qala ta'ala, yang kita baca tadi, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa oleh was-was godaan bisikan daripada syaitan ini, mari kepada mereka, tazakkaru, mereka teringat. Teringat apa? Teringat Allah Subhanahu Wa Taala, teringat janji baiknya, teringat janji buruknya. Maksudnya bahasa Arab ni ada wa'dun. Wa'dun ni janji baik, artinya janji masuk syurga, janji baik, dapat pahala, janji baik, dipanggil wa'dun. Kalau masuk neraka, dosa, balasan yang pedih ni dia panggil wa'id. Wa'dun wa wa'id, artinya janji baik dan janji buruk. Teringat. Teringat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mari rasa takut, mari rasa malu. Itu sifat orang yang bertakwa. Apabila mari apa? Mari bisikan daripada syaitan ni. Bila mari rasa-rasa itu, rasa-rasa yang sepatutnya kita rasakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam ini, kita akan tidak berani buat maksiat. Orang yang bertakwa, dia tidak akan buat maksiat. Kenapa? Teringat pada Allah. Tazakkaru. Fa idza hum mubsirun. Maka ketika itu juga mereka melihat apa? Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu mereka sedar, insaf. Mereka tidak akan buat. Al-A'raf ayat 201. Itu sifat orang yang bertakwa. Sentiasa ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan, kemuliaannya, dan ingat pahala, ingat syurga, ingat neraka. Lalu mereka tidak buat maksiat. Wa qala ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dalam ayat ini disebut fastaghfiru, bukan dalam ayat, dalam kitab ini salah baris dia ni, khata' matba'i. Khata' matba'i ni silap cetak. Silap cetak. Sebab itu saya teringat pesan pensyarah saya waktu di Jami'ah Mu'tah dulu, dia kata kalau kita nak menghafal ayat Al-Quran, tak boleh tidak kita kena rujuk kepada mushaf. Mushaf artinya Al-Quran ini yang kita ambil dalam mana-mana buku, ya, dalam mana-mana buku. Dalam mana-mana buku ni maksudnya tidak dijamin. Yang dijamin selamat, yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun, itu mushaf tu, Al-Quran tu, Al-Quran yang dalam bentuk mushaf. Maka ini dijamin, silap di mana pun akan dapat dikesan. Walaupun satu baris ni, fastaghfiru ni maksudnya lain. Fastaghfiru ni fi'il amar, maksudnya hendaklah kamu semua memohon ampun. Fastaghfaru fi'il madhi, yang telah berlalu, mereka itu telah memohon ampun. Itu maksud dia. Berbeza, satu baris saja berbeza, beza makna. Ada saya baca dalam wall Facebook baru ni, ada Quran terjemahan tu dia salah satu perkataan. Kena ambil perhatian. Kena cek. Sebab Al-Qurannya Allah SWT jamin, jaga, ya? Dia tidak akan salah buat selama-lamanya sampai ke hari kiamat. Dia kekal, mukjizat. Allah SWT jamin. Tapi dalam kitab-kitab lain dia tidak jamin. Misalnya ada 1-2 ayat sana dan sebagainya.
fastaghfaru li dhunubihim. Itu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ali Imran ayat 135 hingga ayat 136. Ya, bacanya Ali Imran. Maksudnya apa? Keluarga, ya. Ali ini keluarga Imran. Ramai yang kita dengar dia baca ataupun dia sebut Al-Imran, bukan Al-Imran. Alif lam tu bukan alif lam ma'rifah. Alif lam tu Ali tu maksudnya satu perkataan. Satu perkataan, keluarga Imran. Ali Imran, bukan Al-Imran. Ni sebut pun main sebut juga. Saya dengar dalam TV apa pengacara. Musyaf, bukan musyaf tuan-tuan dan puan-puan. Mushaf. Tu Quran tu, buku Quran tu dipanggil mushaf. Salah satu nama daripada nama-nama Al-Quran, Al-Mushaf. Memang dia tulis rumi M-U-S-H-A-F. Jadinya baca musyaf. Nampak sangat kita tak mengaji, kita tak belajar. Tak. Hak lain-lain semua kursus, tuan-tuan dan puan-puan. Pembaca berita ni, pengacara ni, kursus bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris malulah tak? Lain dia tulis, lain dia baca. O-N-E patut bunyi one, bunyi one. Tak? Dia tak ada keselarasan vokal dia berterabur. Kena kursus, kena dengar punya native dia, orang yang bercakap. Abnaul lughah, artinya penutur asal dia. Bahasa nak sebut bahasa apa, bahasa Perancis pun dia kursus. Jacques Chirac, bukan Jacques Chirac dulu lah, ingat tuan-tuan, presiden apa ni Perancis tak? Jacques Chirac. Paris, bukan Paris sebutannya. Tak, kursus. Tapi bab agama takkan tak kursus kot. Bab istilah ni jangan musyaf je. Surah mana? Surah Al-Imran. Dia persilakan para kari. Saya biasa dengar. Para kari ni lain tuan-tuan. Jenis makanan Qari. Dia para kari. Masya-Allah. Lepas itu Qari'ah. Qari'ah ni hari kiamat. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Para Qari'ah jadinya. Bukan Qari'ah. Qari'ah. Para qari dan para qari'ah. Dia para kari dan para qari'ah. Aduh. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Kena ngaji. Walaupun kan sekadar sebutan. Nanti orang kata, sah kata ni. Kecil-kecil ni, monteng ni. Tak ngaji, tak belajar. Baik. Gimana sampai situ tu? Saya nak syarah itu je, fastaghfiru tu tak? Kena sebut betul-betul. Fastaghfaru li dhunubihim. Habis dah tak? Okey, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang apabila mereka itu melakukan kekejian, fahishah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia dosa besar yang ada kesannya kepada orang lain, mungkin orang lain juga akan terlibat. Melibatkan orang lain. Ramai para ulama, para mufassirin yang menafsirkan bila sebut fahishah dalam Al-Quran ni merujuk kepada zina. Zina. Mengumpat pun masuk fahishah. Dia ada kena mengena dengan orang lain. Ya? Dia kena mengena dengan orang lain. Au zalamu anfusahum, ataupun yang menzalimi diri mereka. Menzalimi diri mereka ni pun buat dosa, tapi dosa menzalimi diri ni dosa dia sendiri. Dia tidak libatkan orang lain. Dia minum arak, dia seorang je. Dia tak libatkan mungkin pihak ketiga. Yang mengumpat ni dia melibatkan orang lain. Berzina pun melibatkan pasangan, melibatkan maruah orang lain dan sebagainya. Ini diri dia je. Zalamu anfusahum, mereka itu menzalimi diri mereka. Ya, apa-apa pun dosa ni semua menzalimi diri. Dan zalim yang paling besar sekali ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Allah SWT sebut dalam Quran. Syirik itu adalah zalim yang paling besar. Kenapa? Dia menyebabkan dia tu masuk neraka, bahkan kekal selama-lamanya. Waquduhan nas wal hijarah, menjadi kayu api neraka. Bersama apa?
bersama dengan batu-batu yang dia sembah. Zalim yang paling besar sekali ialah syirik. Dan dosa-dosa yang pun lain pun zalim juga. Tetapi mufassirin mengkhususkan zalim ini dosa yang dia tidak bersabit dengan orang lain, tidak melibatkan pihak kedua, ketiga dan sebagainya. Itu dia. Dan manusia ni sebenarnya memang berdosa, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ini sebenarnya, kita ini adalah makhluk pendosa sebenarnya. Nabi SAW sebut, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'i at-tawwabun. Semua anak Adam itu, manusia itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sifat dia Ghaffar, sifat dia Ghafur, sifat dia Tawwab. Maksudnya termasuk al-asmaul husna. Tawwab yang maha menerima taubat, Ghaffar yang maha pengampun, Ghafur yang maha pengampun juga. Semua sirah mubalaghah tu maha belaka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ini memang manusia makhluk yang pendosa sebenarnya. Ya. Tapi bukanlah menjadi lesen untuk kita buat dosa, ya. Jadi ada baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut la lam tuznibu la dhahaballahu bikum thumma la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Kalaulah kamu itu tidak berdosa, maka Allah Subhanahu taala akan hapuskan kamu ni dan akan datangkan satu kaum yang buat dosa. Dan mereka itu mohon ampun dan Allah Subhanahu taala ampunkan bagi mereka. Memang kita ni manusia makhluk pendosa sebenarnya, tetapi bukan menjadi lesen untuk kita boleh buat dosa. Memang bila kita buat salah, kita tersalah, kita buat dosa, kita perlu apa? Bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia yang pertama? Zakarullah. Sebab itu bab ini bab apa yang perlu dibuat seseorang apabila seseorang melakukan kesalahan. Apa dia kena buat? Zakarullah. Mereka itu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kepada kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya, kehebatannya, ingat kepada apa janji baiknya, ingat kepada janji buruknya, ingat kepada azabnya yang pedih, ingat kepada balasannya yang sangat dahsyat, maka fastaghfaru li dzunubihim, mereka beristighfar, memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi istighfar ni taubat. Jadi taubat ni kalau kita bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala agak mudah. Kalau kita bersalah dengan manusia, maka dia ada syarat yang keempat. Syarat yang pertama apa? Kita menyesal. Silaplah. Ya Allah, ampunkanlah aku, istighfar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar ni 70 hingga ke 100 kali. Ada hadis yang menyebut 70 kali dan ada hadis yang menyebut 100 kali istighfar. Artinya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyesal lalu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bila dia buat salah, menyesal. Yang kedua, dia tinggal terus. Ya? Tinggal terus. Jangan orang kata apa ini menyesal. Taubat, astagfirullah, tapi terus juga buat. Ini dia panggil taubat sambil belacan, ya. Sambil belacan ni macam ni tuan-tuan. Makan tu sen keluar ingus. Bukan keluar ingus, keluar air hidung. Hak putih, hak jernih tu. Kalau ingus ni kuning tak? Keluar air hidung, sen. Allah pedahnya, cuci cicah lagi. Allah pedahnya cicah lagi. Tambah ni sambal belacan. Taubat sambal belacan. Sini panggil taubat apa? Itu Haji, Cik Kah? Sambar sini taubat apa? Taubat sambar budu kali. Dah. Perah asal 5, bubuh lada banyak-banyak, makin pedas makin sedap. Makin cicah dah. Baik. Kemudian berazam tidak mahu mengulanginya. Dan sekiranya bersangkut paut dengan manusia, ni susah sikit, ya.
Kerana apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Ghaffar, Ghafur, Tawwab. Manusia ni apa yang ada? Jadi bahaya dosa dengan manusia ni. Kalau kita buat, kena minta maaf. Kalau ada barang kita ambil, kena pulang. Kalau dia nak bayar, kena bayar. Ikut syarat dia. Dan kalau mengumpat, kena minta maaf. Berat ni. Ada 4. Barulah cukup syarat dia. Cukup syarat insya-Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan tiada yang menghapuskan mengampunkan dosa itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi direct pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tak payah kita jumpa orang tertentu minta ampun untuk kita. Terpaksa bayar pula cas dan sebagainya. Minta ampun. Ni orang lain. Mungkin dalam agama lain. Tapi agama kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau ada, tak betul lah tu. Dia kena melalui perantaraan. Biasanya tok guru ajaran sesat ni, dia akan buat. Kalau nak diampun, kalau nak dijamin syurga, dia tulis namanya di tiang arash. Kena bayar sekian-sekian. Rupa-rupanya bayar tu jadi motif dia sebenarnya. Kalau kita lihat ajaran-ajaran sesat ni, apa motif dia? Budu tu lah, budu. Sahabat-sahabat saya sebut budu, mencari budu. Du tu duit. Yang satu lagi tak payah saya sebut lah tuan-tuan dan puan-puan. Tak gamak. Tuan-tuan boleh fikir sendiri kot. Cari apa? Budu. Pasal apa? Pasal apa? Nak sedap hidup. Mudah, nikmat. Ni ajaran-ajaran sesat ni, motif dia tu je. 2 tu je. Jadi kalau nak minta ampun dan sebagainya, dia kata boleh nak diampunkan. Jamin syurga, tak payah sembahyang, tak payah zakat, tak payah naik haji. Apa dia? Pinjam isteri. 1. 2, bayar yuran tertentu. Itu dia cari rupanya. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT terus ampunkan ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka itu tidak israr. Tidak israr ni, mereka itu tidak apa orang kata, israr ni yang panggil apa, insist ni, tidak berazam untuk melakukan terus perkara itu apabila mereka dah sedar, wahum ya'lamun, sedangkan mereka itu tahu. Ya tak? Artinya ini syarat taubat ni tadi, kita kena tinggal terus. Tinggal terus. Kalau ada simpan-simpan lagi, taubat dah daripada beli nombor ekor, tapi tiket tu simpan lagi. Pasal apa? Takut-takut kau takut-takut dia naik nombor ni kan? Boleh juga. Rupa-rupanya insaf sekejap je. Ni dia panggil israr. Dan orang yang bertaubat, dia tidak israr terhadap itu. Kalau dia setakat niat, ham dia panggil. Fa iza hamma bisayyi'atin wa lam ya'malha lam tuktab alaih. Kalau dia sakat orang kata ada terlintas nak buat, masih belum dosa. Masih belum dosa tuan-tuan dan puan-puan. Tak? Hadis yang menyebut begitu tak? Tapi bila dia ada israr ni apa? Dia ada azam tu kuat. Dia pergi ke JT, dia tengok-tengok tempat jual. Di sini tak adalah, saya sebut je tak? Saya sebut je. Dia pergi ke bandar misalnya, tidak tutup kedai jual nombor ekor tu. Jadi berdosa dah tu, walaupun dia tidak beli nombor ekor. Dia ada israr dia dah. Esok aku beli lagi. Esok aku nak beli lagi. Takut-takut kena naik nombor ekor. Malam tu dia mati. Berdosa dah. Dia berdosa dah tu. Pasal apa? Israr tu ada, azam itu ada. Baik. Tapi kalau dia setakat terlintas, dia tak ada nak buat, maka tak dia tulis ya. Kalau dia buat, maka dia tulis hanya 1. Fa in amilaha kutibat sayyi'atun wahidah. Kalau dia buat dapat 1, baru 1 dosa. Baik. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Mereka itu balasannya ialah maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala.
keampunan daripada Allah SWT. Bila Allah SWT ampun, apa hasilnya? Wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Syurga-syurga. Syurga ni tuan-tuan dan puan-puan, jannah ni taman, taman, kebun. Jannah ni bila sebut semua perkataan yang asalnya daripada jannah, semua maksudnya tak nampak. Jin tak nampak, jannah tak nampak. Jannah ni taman yang rimbun, banyak pokok-pokok dia. Dia disebut apa? Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Taman lah, syurga lah ni. Balasan daripada orang yang apa? Orang yang bila dia buat kejahatan, dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak mau buat lagi, dia ingat pada keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa balasan dia? Syurga yang mengalir di bawahnya. Jadi kalau seseorang itu dia bertaubat kerana nak masuk syurga, syirik ke? Takkan syirik kot. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, balasannya syurga, taman-taman khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu merupakan apa? Sebaik-baik ganjaran balasan kepada orang-orang yang beramal. Syurga ni tuan-tuan dan puan-puan. Syarat nak dapat dia apa? Syarat nak dapat dia kena ada maghfirah daripada Allah SWT. Nak dapat maghfirah daripada Allah SWT ni apa? Istighfar. Syarat nak lulus istighfar ni apa? Kena cukup syarat-syarat yang kita sebut tadi. 4 syarat tadi kena cukup. Jangan orang kata istighfar di mulut saja. Kalau istighfar di mulut, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita tu perlukan istighfar yang lain pula. Seolah-olah apa? Seolah-olah bermain-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nganying. Tak nak buat. Buat lagi. Tak nak buat. Buat lagi. Macam mana kita kalau anak kita buat dia buat gitu. Nak janji dah macam-macam, nangis dah. Buat lagi. Hai. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Tak? Jadi nak kena ada ulama-ulama yang menyebutkan tentang istighfar yang betul ni, kata ialah al-istighfar al-matlub, yang dikendaki dengan istighfar sebenar-benarnya ialah huwallazi yahullu 'aqd al-israr, yang mengungkai simpulan keazaman untuk melakukan maksiat. Artinya dia rungkai. Bila dia istighfar, dia berazam untuk tidak akan mengulanginya, dan dia tidak ulang. Kenapa? Wa yathbutu ma'nahu fil janan, dan ada maknanya pada anggota. Artinya dia tidak buat. Bila dia berazam, dia tidak buat, dia tidak ulang. La talaffuz bil lisan, bukannya hanya sebut dengan lisan, dengan sebut astaghfirullahalazim. Fa amma man qala bi lisanihi astaghfirullah wa qalbuhu musirrun ala ma'siyatihi, dan sesiapa yang hanya menyebut dengan lisan astaghfirullah tetapi hatinya terus berazam untuk terus ingin melakukan maksiat, kekal dalam maksiatnya, fastighfaruhu dzalika yahtaju ila istighfar, maka istighfar itu memerlukan istighfar yang lain, taubat atas taubat. Istighfar bukan hanya mainan mulut, tetapi juga adalah merupakan orang kata betul-betul daripada hati yang berazam. Wa qala ta'ala wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. An-Nur ayat 31. Hendaklah kamu semua bertaubat pada Allah SWT semua sekali, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kamu semua berjaya. Kalau nak berjaya, apa syarat utama dia? Apa syarat utama dia? Bertaubat kembali pada Allah SWT, kerana kejayaan itu milik Allah SWT. Kalau kita berdosa, Allah murka, Allah tak bagi. Itu dia, ya. Kalau kita nak berjaya dunia akhirat, beritahu anak-anak kita, jangan buat dosa. Bertaubat pada Allah SWT kalau ada buat dosa. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa faqala fi halifihi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq. Muttafaqun alaih. Saya nak habiskan hadis ni. Patah 2 patah lagi. Habis bab ni.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah dan menyebut dalam sumpahnya billati wal uzza, demi Lat wal Uzza. Lat ini berhala yang disembah oleh Saqif di Taif, dan Uzza ini berhala yang besar disembah oleh Quraisy dan Bani Kinanah, ya. Falyakul la ilaha illallah. Dia kena sebut la ilaha illallah. Kalau sebut bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu taala, ya, tak boleh. Boleh jadi syirik. Syirik. Mana syirik? Kuncinya la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kena balik pada iman, menyesal di atas perkara yang dia buat tu, dan balik pada iman, tajdidkan iman dia, la ilaha illallah, ya. Wa man qala li sahibihi, sesiapa yang mengatakan kepada sahabatnya, mari kita bertaruh, maka hendaklah dia bersedekah. Muttafaqun alaih. Bertaruh ni macam mana? Taruh ni apa itu, misalnya mari main badminton, siapa kalah belanja mi, disebut gitu, maka hendaklah dia bersedekah. Bertaruh tu tuan-tuan dan puan-puan, judi tu, siapa kalah bayar dewan, judi tu, maka hendaklah dia bersedekah. Kenapa? Nabi Allah SWT sebut, innal hasanati yuzhibnas sayyiat, perkara yang baik itu akan menghapuskan perkara yang jahat. Di samping dia kena bertaubat, dia kena buat baik untuk membuktikan bahawa dia menyesal, maka insya-Allah Allah SWT akan taubat. Selesai bab ni, kita akan perkatakan kitab Al-Manthurati wal Mulah pada minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, Allahu akbar.